teruskan video kita pada hari ini. Ralph Tyler telah memperkenalkan teorinya pada tahun 1949 dan dianggap sebagai satu model klasik. Di Malaysia, kurikulum Tyler dianggap satu yang sering digunakan di dalam kurikulum di Malaysia. Jadi, oleh itu, mari kita lihat apakah definisi-definisi kurikulum mengikut Tyler dan juga pendapat-pendapat ahli yang lain. Shalon Gallen dan William Alexander 1974 mendefinisikan kurikulum adalah keseluruhan usaha institusi pendidikan untuk mempengaruhi pembelajaran baik berlangsung di kelas, di rumah ataupun di luar sekolah. Istilah kurikulum berasal dari bahasa Latin iaitu curriculum yang bermaksud a running course atau sebuah perjalanan mata pelajaran. Berdasarkan hal ini, istilah kurikulum kemudian diadaptasikan ke dalam dunia pendidikan dan diertikan sebagai sejumlah mata pelajaran yang harus ditempuh oleh seorang pelajar dari awal hingga akhir program demi memperoleh pengiktirafan seperti sijil atau ijazah. Menurut Tyler, kurikulum adalah seluruh pengalaman pelajar yang direncanakan dan diarahkan oleh sekolah untuk mencapai tujuan pendidikannya. Pengembangan kurikulum model Tyler yang dapat ditemukan dalam buku klasik yang sampai sekarang masih banyak digunakan dan dijadikan rujukan dalam proses pengembangan kurikulum berjudul Basic Principle of Curriculum and Instruction. Sesuai dengan tajuk bukunya, model pengembangan kurikulum Tyler ini lebih bersifat bagaimana merancang sesuatu kurikulum sesuai dengan tujuan dan misi sesuatu institusi pendidikan. Di dalam kurikulum Tyler terdapat 4 isi penting yang ditekankan, iaitu objektif, kandungan, kaedah dan juga penilaian. Oleh itu, mari kita lihat apakah input-input yang terdapat di dalam model Tyler ini. Objektif yang dinyatakan oleh Tyler dalam modelnya bermaksud matlamat yang hendak dicapai oleh guru terhadap pelajar pendidikannya. Matlamat dan objektif perlu ditetapkan oleh guru dalam proses pengajarannya bagi mencapai apa yang dikehendakinya di akhir proses pengajaran. Dalam usaha mencapai objektif, Tyler menyatakan bahawa seorang pendidik harus memastikan bahawa objektif pelajaran yang dipilih mestilah sesuai dengan keperluan pelajar di samping isi kandungannya yang selaras dengan keperluan masyarakat masa kini. Objektif yang jelas perlu diwujudkan dan ianya pula perlulah realistik dan sejajar dengan minat dan kebolehan pelajar tersebut. Dokumen standard prestasi dan dokumen standard kurikulum haruslah menjadi rujukan dalam rangka sesuatu pengajaran yang sistematik. Pertimbangan yang harus diambil kira dalam menentukan sesebuah objektif ialah penglibatan pelajar, iaitu audience, peringkat boleh diukur, behavior, keadaan, condition, dan tingkat prestasi pelajar, degree. Perancangan kurikulum harus mengambil kira aspek pengalaman sedia ada pelajar. Untuk mencapai objektif yang telah ditetapkan, penyusunan bahan kurikulum harus disusun mengikut unit-unit pembelajaran dari aras mudah ke aras yang lebih kompleks. Ianya bagi menghasilkan penerimaan pengajaran yang optimal daripada seseorang pendidik. Tyler menyarankan 3 prinsip utama dalam penyusunan kandungan yang perlu dijadikan dasar, iaitu prinsip kesinambungan, prinsip ketertiban dan prinsip kesepaduan. Prinsip kesinambungan berdasarkan model Tyler bermaksud peningkatan ilmu, kemahiran dan nilai yang perlu dikuasai oleh seseorang pelajar sejajar dengan pertumbuhan fizikal dan mental pelajar seiring dengan peningkatan umur pelajar. Prinsip ketertiban pula membawa erti bahawa pelajaran yang diterima haruslah berterusan dan berturutan. Manakala prinsip kesepaduan pula bermakna pengalaman yang diperoleh oleh seseorang pelajar dapat dihubung kaitkan antara satu ilmu atau kemahiran dan lain. Kaedah dalam model Tyler berfokus kepada pemilihan, set-set dan kaedah pengajaran yang dipilih oleh seseorang guru. Pemilihan kaedah pengajaran oleh pendidik merupakan suatu yang sangat penting. Hal ini demikian kerana
Pemilihan kaedah yang bersesuaian dengan isi kandungan yang disampaikan akan membawa kesan yang terbaik kepada pembelajaran pelajar. Pemilihan buku-buku rujukan yang sesuai ditambah pula dengan pemilihan dan penggunaan alat bantu mengajar yang menarik dalam proses pengajaran dan pembelajaran akan memberikan impak yang terbaik dan positif kepada pelajar. Aras keempat dalam model Tyler ialah penilaian. Untuk mengukur tahap ketercapaian objektif dan matlamat kurikulum sama ada berjaya atau sebaliknya, maka penilaian perlu dilakukan. Penilaian ini boleh dilaksanakan dengan pelbagai kaedah dan pada pelbagai peringkat bagi mendapatkan pembuktian keberkesanan pembelajaran dan pencapaian objektif yang telah ditetapkan. Penilaian yang biasanya dilakukan ialah penilaian secara formatif atau summative. Penilaian formatif merupakan penilaian secara berterusan yang dilakukan selepas selesai suatu sesi pengajaran dan pembelajaran, manakala penilaian summative ialah penilaian akhir tahun seperti peperiksaan akhir tahun dan peperiksaan umum seperti ujian penilaian sekolah rendah UPSR, pentaksiran tingkatan 3 PT3 dan sijil pelajaran Malaysia SPM. Penambahbaikan kurikulum pula akan dilakukan secara berterusan melalui kaedah penilaian summative. Model kurikulum Tyler yang sering diguna pakai dalam model kurikulum di Malaysia mempunyai pelbagai kekuatan. Jadi, apakah yang menyebabkan model kurikulum Tyler ini digunakan di Malaysia? Oleh itu, mari kita menganalisis apakah kekuatan-kekuatan yang terdapat di dalam model kurikulum Tyler. Video dengan ini diteruskan lagi. Kekuatan yang pertama adalah sistematik dalam mengurus perjalanan pengajaran dan pembelajaran. Penetapan objektif dan matlamat yang jelas di awal perancangan pengajaran memberikan seseorang guru membolehkan idea dan gambaran yang jelas berkaitan hasil yang diharapkan dalam sesuatu pengajaran dan pembelajaran. Di samping itu, isi kandungan dan kaedah yang dipilih dapat disepadukan serta membolehkan sesuatu hasilan tersebut dinilai. Kekuatan yang kedua adalah logik, mudah dan praktik. Penyusunan aras kurikulum yang dimulakan dengan penetapan matlamat non-objektif, pengajaran menjadikan model ini mudah diterima dan praktik. Dengan ini dapat menghasilkan maklumat yang relevan secara langsung. Kekuatan yang ketiga adalah pelajar dapat berinteraksi dengan persekitaran luaran. Model ini sangat mementingkan pengalaman pembelajaran aktif oleh pelajar sebagai asas kejayaan model ini. Justru itu, para pelajar perlulah untuk berinteraksi dengan persekitaran luaran semasa proses pengajaran dan pembelajaran. Maka dengan ini, para pelajar akan dapat membina kemahiran berfikir secara kritis, membantu mencari maklumat dan menanam minat dan sikap positif dalam diri pelajar. Kekuatan seterusnya adalah berorientasikan penilaian untuk kebersamaan pengajaran. Model Tyler sangat mementingkan penilaian dalam usaha menambah baik sesuatu kurikulum. Justru itu, penilaian dilakukan bagi melihat keberkesanan sesuatu kandungan dan kaedah berdasarkan matlamat dan objektif yang telah ditentukan. Hasil penilaian yang dilakukan tentu sekali akan menambah baik prestasi yang kurang baik sebelum ini. Maka dengan itu, model ini masih diguna pakai secara meluas dalam perkembangan kurikulum di negara kita dalam usaha menyusun sesuatu kurikulum yang mantap dan berkualiti. Yang kelima atau yang terakhir adalah menentukan hala tuju organisasi. Model Tyler juga dapat menentukan arah atau hala tuju sesebuah organisasi kerana sifat model ini sendiri yang dapat membuat pengesahan tentang keberkesanan organisasi. Selain itu, mampu menyusun objektif dan matlamat organisasi mengikut keutamaan dan objektif terhadap objektif penilaian. Di dalam setiap kekuatan yang terdapat dalam model kurikulum Tyler, pastinya juga terdapat kelemahan kerana teori inilah teori buatan manusia. Oleh itu, mari kita menganalisis apakah kelemahan-kelemahan yang terdapat di dalam model kurikulum Tyler. Jadi, video ini diteruskan lagi dengan model-model mengenai kelemahan yang terdapat di dalam model Tyler. Terlalu tertakluk kepada objektif.
Model Tyler yang membuat penetapan objektif pengajaran pada peringkat awal ternyata mengahadkan objektif kurikulum. Kesannya ialah menghalang para pendidik untuk menyalahkan kreativiti. Yang kedua, terlalu linear. Model Tyler juga dikatakan terlalu linear kerana mana-mana kurikulum yang mengimplementasikan model ini terlalu terikat dengan langkah-langkah yang telah ditetapkan. Para pendidik harus mengikut langkah-langkah yang ditetapkan seperti menentukan objektif terlebih dahulu, kemudian memilih isi kandungan, menetapkan kaedah kurikulum dan akhir sekali membuat penilaian. Jelasnya, model ini tidak memberikan kebebasan kepada pendidik untuk menyusun dan mengolah bahan pengajaran. Terakhir sekali adalah terdedah dengan unsur-unsur politik. Model ini juga dikatakan terlalu terbuka dan terdedah dengan unsur-unsur luaran seperti pengaruh politik yang mudah memanipulasikan pendidikan. Impaknya ialah individu dan pihak yang bertanggungjawab dalam pendidikan kehilangan kuasa untuk membuat keputusan dan menentukan hala tuju pembangunan pendidikan negara. Sekian saja video pembentangan saya pada kali ini. Diharap anda lebih memahami dan mendalami apa yang ingin disampaikan oleh model kurikulum Tyler. Diharap juga model kurikulum Tyler ini mampu membawa perubahan kepada kurikulum di Malaysia, seterusnya mampu membangunkan modal insan yang cemerlang, gemilang dan terbilang bagi mencapai wawasan 2020 di Malaysia. Dengan ini, saya sudahi ucapan saya dengan Assalamualaikum dan terima kasih.